Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Kembali lagi bersama dengan Anjoy dalam kisah seram dan misteri. Tapi sebelum kita bercerita, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kisah yang Anjoy nak cerita ni, kisah ni terjadi pada keluarga Pak Usu Anjoy sendiri. Benda ni pun dicerita oleh Mak Usu Anjoy dan juga abang sepupu Anjoy sendiri. Dan ia berkenaan tentang baju berdarah. Pak Sanjay ini seorang anggota polis dan waktu tu beliau ditugaskan di dalam satu kawasan Felda. Tahulah waktu 80-an kawasan Felda ni masih tak ramai lagi peneroka. Makna nak pergi ke kawasan Felda ni masuk ke dalam, teramat jauh kan. Rumah pun waktu tu, jarak antara rumah pun memang jauh-jauh kan. Mana satu rumah kan. Jadi waktu tu pun sesuatu ataupun satu tempat pondok polis ni hanya ada, paling tinggi pun hanya ada 3 keluarga. Bermakna ada 3 anggota saja yang ditugaskan di sesuatu kawasan Felda tu. Ini untuk memudahkan makna peneroka-peneroka ataupun kawasan penduduk di Felda tu untuk buat laporan polis atau apa-apa aduan yang perlu mereka laporkan. Selain anggota-anggota ni melakukan rondaan untuk keselamatan, menjaga keselamatan penduduk-penduduk di kawasan Felda tersebut. Sebenarnya kawasan pondok polis ni luas sebab diorang punya ofis, bilik lokap dan kawasan dia bersambung sekali dengan rumah diorang. Rumah makna rumah anggota kan. Tapi benda ni terjadi waktu tu Mak Usu Anjoy masih lagi dalam pantang. Bermakna abang sepupu Anjoy yang nombor 2 daripada dalam keluarga Pak Usu Anjoy ni baru dilahirkan. Waktu tu lah kan. Dan waktu tu anggota-anggota yang bertugas membuat rondaan hanya menaiki motor saja di kawasan-kawasan Felda ni. Menurut cerita daripada abang sepupu Anjoy, waktu tu diorang tak ada jiran tau waktu tu. Sebab ada 2 anggota ni telah ditukarkan ataupun telah ditransfer ke kawasan lain. Namun anggota pengganti tu masa tu masih lagi belum tiba waktu tu. Jadi tinggallah keluarga Pak Usu Anjoy yang menjaga kawasan Felda tersebut pada waktu tu. Sementara nak menunggu kedatangan lagi 2 keluarga ni ataupun 2 anggota yang ditugaskan untuk menggantikan anggota yang 2 telah ditukarkan ke kawasan lain. So menurut cerita daripada abang sepupu Anjoy ni, waktu tu dia suka main di kawasan lokap tu sebab lokap tu kan besi, gerigi kan. Jadi dia suka main panjat-panjat kat situ, pintu lokap tu dia panjat kan. Sebab tak ada apa kan, waktu tu tak ada siapa nak marah apa semua kan. Jadi abang sepupu Anjoy ni suka main kat situ. Tapi dekat kawasan lokap tu ada 2 peti besi. Satu peti untuk simpan senjata dan satu peti untuk simpan bahan bukti. Satu hari tu menurut cerita daripada abang sepupu Anjoy, adalah satu kes gaduh di kawasan Felda tersebut dan salah seorang yang datang tu dalam berkeadaan berlumuran darah kan, makna terluka teruk lah kan, berlumuran darah. Jadi bila dia datang kat pondok polis tu nak buat laporan, Pak Usu Anjoy ni tengok keadaan dia tu darah yang tak berhenti keluar kan. Jadi Pak Usu Anjoy ni minta dia pergi tukar pakaian dia sebab baju dia tu dah habis penuh dengan darah. So Pak Usu Anjoy bagi dia baju, suruh dia tukar baju dekat kawasan dalam lokap. Dan bila dia dah tukar baju tu, baju yang berdarah tu ditinggalkan dalam lokap tersebut. Memang kalau apa-apa terjadi kat kawasan Felda ni, diorang akan datang ke pondok polis buat laporan dulu sebelum diorang pergi klinik ke, pergi hospital ke. Jadi lepas dia dah tukar baju tu, so dia datang untuk buat laporan. So Pak Suanjoy pun ambil laporan dia, type laporan dia apa semua. Dan waktu tengah
Pak Suanjay terima laporan daripada dia, keterangan daripada dia, tiba-tiba dia collapse kat situ. Makna dia tumbang. Dia tumbang dekat situ. Dan waktu tu, kalau nak tunggu, nak pergi ataupun nak tunggu ambulan atau nak pergi hantar hospital, memang jarak dia terlalu jauh dan ambil masa antara sejam. Dan waktu tu memang ambulan datang pun dalam masa sejam. Dan kemudian kalau nak hantar ke hospital pun dalam masa 1 jam. Jadi bermakna kalau kita tunggu ambulan datang untuk ambil pasien ataupun pesakit, kena dalam waktu 1 jam. Dan untuk hantar ke hospital juga mengambil masa 1 jam. Bermakna 2 jam waktu tu perlu ditunggu untuk supaya seseorang yang perlukan perkhidmatan ambulan, kalau tidak ada transport sendiri, untuk dihantar ke hospital waktu itulah. So menurut cerita daripada abang sepupu Anjoy, bila ambulan datang tu, so Pak Suanjay pun ikut sekali pergi ke hospital hantar si pengadu ni. So bila sampai ke hospital, mungkin sebab pendarahan dia terlalu teruk ataupun luka dia terlalu teruk, dan dia dikatakan telah meninggal dunia pada waktu sampai ke hospital pada waktu tu. Jadi bila Pak Suanjay itu balik daripada hospital, menurut abang sepupu Anjoy ni, dia tengok Pak Suanjay ni siap-siap dengan ambil senjata apa semua dan keluar untuk mungkin untuk pergi ke cari suspek yang kedua, yang orang cakap apa, yang menjadi pergaduhan tersebut ataupun yang telah melukakan suspek yang telah meninggal dunia ni. Dan dengar khabar waktu tu, Pak Suanjay dengar khabar bahawa keluarga suspek yang telah meninggal dunia ni juga ura-ura ingin menyerang kembali keluarga tersebut. Dan waktu tu abang sepupu Anjoy, biasalah waktu tu dia kan masih kanak-kanak ataupun masih, orang cakap, masih suka bermain kan. Jadi bila Pak Suanjay ni keluar, dia tengok Pak Suanjay ni keluar, dia pun nak main balik lah. Dia kan suka main dekat kawasan lokap tu kan. Jadi bila waktu tu abang sepupu Anjoy ni pergi dekat kawasan lokap tu, dia nak main kat situ, dia terjumpa baju si pengadu ataupun yang telah meninggal dunia ni, baju yang penuh berdarah tadi tu, ada di dalam lokap tersebut. So bila abang sepupu Anjoy tengok baju berdarah tu dah ada dalam lokap, so dia tak jadilah nak main kat situ kan. Dia pun seriau juga kan, takut juga kan. Tiba-tiba dalam lokap tu ada baju berdarah yang orang yang dah meninggal tadi. Jadi macam biasalah, kalau Pak Suanjay keluar buat rondaan ke ataupun nak keluar cari suspek ke apa ke, nak buat siasatan ke apa, so Pak Suanjay ni lah yang akan kau tim kawasan pondok polis ni kan. Dia akan kunci apa semua kan kawasan. Maklum lah, dekat kawasan, dalam kawasan pondok polis ni pun ada tempat simpan senjata apa semua kan. Jadi bermakna takutlah nanti ada orang pecah masuk nak curi senjata ke apa ke kan. Jadi waktu tu Mak Suanjay kunci semua, makna kunci daripada dalam lah kan kawasan waktu tu. Menurut cerita daripada Mak Suanjay, waktu tu Mak Suanjay sengaja buka, makna daripada rumah dia, rumah Mak Suanjay ataupun rumah Pak Suanjay tu saja dibuka yang terus bersambung dengan pondok polis tersebut kan. Jadi makna kalau Mak Suanjay boleh dengar lah kalau ada bunyi telefon ke dekat dalam office, mana Pak Suanjay dah balik ketuk nak masuk ke apa kan. Jadi sementara nak tunggu Pak Suanjay ni balik, Mak Suanjay ni mengait lah kan waktu tu. Tapi dalam waktu dia mengait tu, dia terdengar almari besi yang ada dekat dalam pondok polis tu macam dimainkan. Mana
ada orang yang cuba buka tutup, buka tutup, buka tutup. Tapi sebenarnya Mak Suhanjo cakap dia dah biasa dah dengan perkara-perkara macam tu. Jadi kadang-kadang dia buat tak tahu je kan. Mana bila dia dah buat tak tahu, mana benda tu diam je macam tu kan. Tapi kali ni benda tu berbeza. Bila dah main, dia macam main. Pang pung pang pung pang pung pang pung. Kan tak berhenti-henti waktu tu kan. Lepas Mak Suhanjo dengar bunyi orang main almari besi tu, Mak Suhanjo pun dengar orang main mesin type waktu tu. Ketak. Macam dia pula yang menaip laporan kan, nak buat laporan. Waktu tu kan mesin type kan manual. Semua pakai manual waktu tu. Kan mana ada komputer sangat waktu tu kan. Ada setengah tempat je yang dapat komputer. Yang lain semua pakai manual, dia pakai mesin type. Ketak. Tapi Mak Suhanjo buat tak tahu je kan. Dia je buat tak tahu. Tapi waktu tu kan Mak Suhanjo kan masih dalam pantang melahirkan abang sepupu yang nombor 2 tu. Tapi dalam keadaan takut dan berani, Mak Suhanjo bangun juga pelan-pelan. Dia pergi tutup terus pintu yang menghubungkan antara rumah dengan pondok polis tersebut. Cuma waktu tu Mak Suhanjo fikir pergi lantak lah apa nak jadi kat dalam pondok polis tu kan. Dia nak main peti besi ke, dia nak main mesin type ke. Janji jangan masuk dalam rumah kan. Kan waktu tu kan Mak Suhanjo pun masih berpantang. Abang sepupu Anjo pun baru dilahirkan kan. Tak sampai lagi 2 bulan waktu tu kan. So bila lepas Mak Suhanjo tutup pintu tu, Mak Suhanjo pun pergi lah ke bilik air kan. Rasanya waktu tu dia kata dia nak membuang hajat lah. Membuang hajat besar kan. Mana buang air besar waktu tu. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, kawasan bilik air rumah Pak Suhanjo ni, dinding dia tu sebelah dia tu, itulah kawasan lokap sebenarnya kan. Jadi bila Mak Suhanjo ni kan dalam keadaan berpantang, jadi bila dia nak buang air apa, dia kan berhati-hati. Makna dia secara pelan-pelan. Dalam waktu keadaan dia nak mencangkung tu ataupun nak duduk membuang air waktu tu, tiba-tiba dinding daripada kawasan sebelah, makna daripada kawasan lokap tu, seperti ada orang yang tendang tu, tersangat kuat. Pong! Sampai Mak Suhanjo terkejut waktu tu. Jadi bila Mak Suhanjo terkejut tu, dia tak jadilah nak buang air besar dia tu kan. So dia pun keluar pergi duduk dekat ruang tamu kawasan rumah. Tapi bila dia duduk kat kawasan tamu rumah tu, dia dengar pula telefon berbunyi ni daripada pondok polis tu. Bunyi. Dia buat tak tahu je kan. Tapi telefon tu berbunyi tak henti-henti. Tapi sebabkan Mak Suhanjo fikir entah ni ada pegawai yang telefon ke apa ke kan. So nak tak nak Mak Suhanjo cubalah beranikan diri pergi masuk balik ke dalam, buka pintu dan masuk balik ke dalam kawasan pondok polis tersebut untuk pick up telefon tu ataupun angkat telefon ataupun angkat panggilan telefon tersebut. Dan memang benar waktu tu ada panggilan daripada HQ ataupun daripada ibu pejabat polis daerah waktu tu. Dan lepas Mak Suhanjo jawab panggilan tersebut, sebenarnya si pengadu yang telah meninggal tadi tu sebenarnya dah ada tercegat dekat belakang Mak Suhanjo pada waktu tu. Dan dia tercegat sambil memegang baju dia yang penuh dengan darah waktu dia tukar dan dia tinggalkan di dalam bilik lokap. Dan menurut cerita daripada Mak Suhanjo, benda tu tak buat apa-apa pun. Dia sekadar pandang Mak Suhanjo dan memegang baju dia yang penuh darah. Dan waktu tu Mak Suhanjo memang tak boleh nak bergerak pun, kata Mak Suhanjo lah kan. Dan waktu tu Mak Suhanjo bersyukur sangat, sebab dalam keadaan dia macam tu, Pak Suhanjo pun balik ketuk
pintu pondok polis tu kan, manggil nama Mak Suan Joy. Dan bila terdengar suara panggilan daripada Pak Suan Joy ni, barulah Mak Suan Joy ni dapat bergerak. Dan Mak Suan Joy terus pergi masuk ke pondok polis ni dan buka pintu hadapan tu supaya Pak Suan Joy ni boleh masuk lah kan. Dan bila Pak Suan Joy ni masuk ke pondok polis tu, Pak Suan Joy ni tengok Mak Suan Joy ni muka dia pucat sangat. Jadi Pak Suan Joy pun tanyalah dengan Mak Suan Joy kan, kenapa awak ni kan muka pucat sangat ni. Jadi Mak Suan Joy pun cerita dengan Pak Suan Joy apa benda yang dah dia alami tadi kan sebenarnya. Pak Suan Joy pun bila dah dengar cerita daripada Mak Suan Joy, terus Pak Suan Joy pergi ke bilik lokap, ambil baju si pengadu yang telah meninggal dunia ni, terus dia ambil, masukkan dalam beg plastik, dan Pak Suan Joy terus pergi ke rumah keluarga si pengadu dan serahkan baju yang penuh dengan darah tersebut pada keluarga si pengadu. Cuma waktu tu Pak Suan Joy bersyukur sangat sebab perkara tu tidaklah sangat, orang cakap apa, sampai Mak Suan Joy terkena badi ke atau meracau ke atau berbagai-bagai ke, yang kita pun tak tahu. Tapi sekadar ia hanya mengejutkan keadaan dan benda tu dilalui oleh Mak Suan Joy kan. Dan benda ni sebenarnya satu pengalaman lah, pengalaman misteri yang pernah dilalui oleh seorang anggota polis ketika bertugas di kawasan-kawasan pendalaman atau di kawasan hutan yang baru diteroka waktu itulah kan. Inilah satu kisah pengalaman daripada keluarga Pak Suan Joy, untuk Anjoy kongsikan bersama sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, Assalamualaikum.